Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk bagi kumpulan kami iaitu penyelewengan tafsir Mu'tazilah. Bahagian yang pertama, pengenalan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud golongan Yahudi berpecah kepada 71 atau 72 golongan. Adapun golongan Nasrani pula berpecah kepada 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Riwayat Abu Dawud. Kemunculan pelbagai fahaman seperti Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Mu'tazilah dan Murji'ah telah menyebabkan umat Islam mula berpecah dari fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah kepada beberapa bahagian. Akhirnya, fahaman ini menjadi fahaman yang terpesong dari akidah dan kepercayaan tauhid yang sebenar. Setiap golongan pasti menganggap kelompok mereka sebagai golongan yang benar dan selamat. Beberapa golongan itu pun mulai meresap masuk dalam bidang tafsir, sehingga mereka menafsirkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kehendak mereka sendiri, sehinggakan kumpulan karya tafsir mereka boleh menjadi cerminan dari gambaran pemikiran dan akidah mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pengenalan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu cabang pemikiran dalam Islam. Fahaman ini lebih banyak menggunakan dalil akliyah iaitu akal kerana terpengaruh dengan ajaran falsafah pada ketika itu. Mu'tazilah merupakan pengikut kepada Wasil bin Atha' al-Ghazal, juga dikenali sebagai Ashab al-Adl wa at-Tauhid yang membawa maksud penyokong keadilan dan ketauhidan. Wasil bin Atha' merupakan anak murid kepada Imam Hasan al-Basri. Beliau telah berpendapat bahawa seorang Muslim yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan juga kafir. Sedangkan gurunya Imam Hasan al-Basri berpendapat bahawa seorang mukmin yang berdosa besar masih mukmin. Ini telah menjadi faktor utama awal kemunculan fahaman Mu'tazilah, iaitu apabila berlakunya perselisihan faham antara guru dan anak muridnya. Dengan itu, Wasil bin Atha' pun telah dinisbahkan sebagai pengasas kepada aliran ini. Jadi, tokoh-tokoh Mu'tazilah juga banyak mendalami buku-buku falsafah pada zaman pemerintahan Al-Ma'mun yang menyebabkan sumber bagi manhaj ilmu kalam mereka adalah akal, dan kemudiannya mengambil dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang kononnya memperkukuhkan pendapat mereka. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada Mu'tazilah dalam penafsiran Al-Quran. Baik, karya Mu'tazilah dalam tafsir. Kiranya penulisan tafsir Mu'tazilah telah bermula sejak awal abad kedua Hijrah, dan telah banyak karya tafsir Mu'tazilah telah ditulis, namun yang tinggal hanyalah 3 kitab sahaja, iaitu Tanzih Al-Quran iaitu karya Al-Qadhi Abdul Jabbar, yang kedua Al-Kashaf karya Al-Zamakhsyari, dan yang ketiga Ghurar Al-Fawaid wa Durar Al-Qala'id karya Ali bin Tahir. Jadi karya yang paling terkenal pada zaman sekarang ialah Al-Kashaf karya Al-Zamakhsyari, kerana banyak menceritakan dari sudut bahasa, dari sudut ilmu badi' ma'ani. Yang kedua ialah berkenaan dengan prinsip Mu'tazilah dalam menafsirkan Al-Quran. Ada 2 prinsip utama Mu'tazilah dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama ialah pandangan Mu'tazilah terhadap fungsi Al-Quran. Baik, pandangan Mu'tazilah terhadap fungsi Al-Quran ni ada 2. Yang pertama, Mu'tazilah nampak yang Al-Quran ni sebagai satu benda yang konfirmasi, iaitu satu benda yang sebagai jalan untuk confirmkan apa yang diorang kemukakan, maka fungsi Al-Quran ni ialah untuk confirmkan apa yang sebenarnya. Yang kedua ialah Al-Quran sebagai informasi. Fungsi dia sebagai informasi, nak beritahu je. Sedangkan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Quran ni ialah sebagai hidayah, sebagai petunjuk.
panduan untuk kita. Okey. Yang kedua ialah penafsiran berdasarkan 5 prinsip asas Mu'tazilah, iaitu at-tauhid, al-adlu. At-tauhid iaitu berkenaan dengan keesaan Tuhan. Yang kedua ialah al-adlu, keadilan. Yang kedua al-manzilah bainal manzilatain. Yang ketiga al-wa'du wal wa'id. Dan yang keempat ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi 5 prinsip asas ini akan digunakan sebagai kita punya susunan untuk penyelewengan yang dilakukan dalam tafsir Al-Quran Mu'tazilah. Kita teruskan pembentangan seterusnya berkaitan dengan penyelewengan tafsir oleh Mu'tazilah. Okey, kelompok Mu'tazilah itu sendiri mempunyai 5 asas utama pegangan mereka atau dikenali sebagai al-usul al-khams. Menurut Abu Hasan Al-Qayyad, tidak berhak seseorang itu digelar sebagai Mu'tazilah selagi mana ia tidak mengakui al-usul al-khams. Okey, jadi kita boleh lihat bentuk-bentuk penyelewengan tafsir yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah itu berdasarkan 5 asas utama pegangan mereka. Yang mana yang pertama dari segi at-tauhid, yang kedua dari segi al-adil, yang ketiga dari segi al-wa'du wal-wa'id, yang keempat dari segi al-manzilah baina al-manzilatain, yang kelima al-amar bil ma'ruf wa an-nahy anil munkar. Okey, kita masuk bahagian pertama, bahagian at-tauhid. At-tauhid menurut Mu'tazilah adalah tanzim mutlak dari seluruh sifat-sifat makhluk. Okey, terdapat beberapa penyelewengan tauhid yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah ini, iaitu menafikan sifat-sifat bagi Allah, mendakwa Al-Quran itu makhluk dan mengingkari ru'yatullah, yakni pengingkaran melihat Allah di dunia maupun di akhirat. Okey, disebabkan mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah, maka timbul masalah mereka mendakwa Al-Quran itu sebagai makhluk dan juga pengingkaran melihat Allah di dunia dan di akhirat. Okey, kita masuk bahagian pertama, yakni menafikan sifat-sifat bagi Allah. Okey, kelompok Mu'tazilah ini sendiri menolak sifat-sifat bagi Allah berdasarkan penafsiran mereka terhadap firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Mereka turut menafikan sifat-sifat azali bagi Allah dan mengatakan bahawa Allah itu tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki ilmu dan penglihatan, serta menganggap sifat-sifat tersebut sebagai zat yang tidak berubah. Okey, Mu'tazilah juga mengatakan bahawa berbilangnya sifat itu disebabkan berbilangnya sudut pandang, bukan disebabkan berbilangnya zat. Okey, jadi bagi Mu'tazilah zat itu tidak berubah. Okey, Mu'tazilah juga meletakkan bahawa sesiapa yang meletakkan makna atau sifat itu di luar zat Allah, maka mereka telah menetapkan bahawa wujudnya dua Tuhan berdasarkan penafsiran mereka terhadap surah Asy-Syura sebentar tadi. Masuk bahagian seterusnya, iaitu mendakwa Al-Quran itu makhluk. Okey, dakwaan ini dikeluarkan oleh kelompok Mu'tazilah disebabkan penafsiran mereka terhadap surah An-Nisa ayat 164, wa kalamullahu Musa takliman, yang mana kelompok ini mentakwil ayat di atas dengan mengatakan bahawa Allah menciptakan kemampuan kepada pokok untuk mengeluarkan kalam kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mendengarkan kalam tersebut melalui perantaraan pokok. Jadi disebabkan takwilan kelompok Mu'tazilah terhadap ayat tersebut, mereka mengatakan bahawa kalam itu tidak boleh disamakan dengan sifat ilmu dan kudrah, yakni kekuasaan. Kerana kalam adalah huruf-huruf yang teratur, bunyi-bunyi yang jelas, dan ia sesuatu yang memiliki hakikat logik dan istilah yang hanya boleh dikeluarkan melalui lidah. Disebabkan dakwaan tersebutlah Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Okey, penyelewengan yang seterusnya adalah pengingkaran melihat Allah. Okey, timbul masalah nafi ru'yatullah ini disebabkan kelompok Mu'tazilah itu sendiri mengingkari sifat kalam, sama', basar bagi Allah. Jadi mereka turut mengingkari melihat Allah di dunia maupun di akhirat dengan hujah bahawa sekiranya Allah itu boleh dilihat di dunia maupun di akhirat akan mengakibatkan bahawa Allah itu mempunyai jisim, arah dan sinar. Mereka turut mentakwil ayat dari surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23 melalui perkataan nazira, yang mana mereka mengatakan perkataan nazira itu sebagai muntazira, yakni menunggu. Jadi disebabkan takwilan terhadap ayat tersebut, mereka mengatakan bahawa Allah tidak boleh dilihat di dunia dan di akhirat, tetapi hanya boleh dilihat dengan mata hati. Bagi prinsip yang kedua, iaitu al-adlu, iaitu keadilan, Mu'tazilah dipegang pada 3 perkara. Yang pertama iaitu meniadakan penyandaran keburukan kepada Allah. Yang kedua ialah kebebasan, manusia ni bebas berkehendak. Yang ketiga ialah kebaikan dan keburukan itu sesuai dengan akal.
Dan prinsip yang kedua ini dia akan bawa kepada prinsip yang kelima, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baik, Mu'tazilah dia meyakini yang manusia itu bebas berkehendak dengan dalilkan ayat Al-Quran, i'malu ma syi'tum, surah Al-Fussilat ayat 40, yang bermaksud lakukanlah sesuka hati kamu, apa yang kamu suka. Jadi Mu'tazilah dia pakai dalil ni untuk menyatakan yang manusia ni sebenarnya bebas berkehendak, dan perbuatan-perbuatan hamba ni, perbuatan manusia ni bukan ciptaan Allah. Maksudnya Allah tidak terlibat, Allah tidak campur tangan dalam setiap perbuatan manusia. Yang kedua pula, Mu'tazilah pula mentakwil ayat daripada surah Ibrahim, iaitu yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunya wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha', iaitu Allah menyesatkan, wa yudhillullahu adh-dhalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha'. Surah Ibrahim ayat 27. Mu'tazilah dia orang takwil, dia kata disebabkan kesesatan dan kezaliman mereka, Allah meninggalkan mereka dalam kesesatan. Mereka takwil yang kata yang setiap kesesatan tu ialah disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Baik, kemudian Mu'tazilah menganggap yang Allah ni tak ada campur tangan perbuatan hamba, dan Allah tiada kuasa untuk membuat zalim. Maksudnya Allah ni dia tak ada qudrah, dia tak ada kekuatan dalam untuk membuat kezaliman, dengan tafsiran ayat 96 surah Taubah, iaitu innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Dia terjemahkan la yarda dengan la yurid, iaitu maksudnya la yarda, Allah tidak redha, dengan makna Allah tidak berkehendak. Sedangkan dalam ahli sunnah wal jamaah, la yarda itu Allah tak redha, tapi qudrah itu ada, iaitu iradah itu ada. Seterusnya adalah al-wa'id wal-wa'id, iaitu janji dan ancaman. Okey, baiklah. Golongan Mu'tazilah meyakini bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala bagi sesiapa sahaja yang melakukan kebaikan dan ketaatan, manakala mengancam akan menjatuhkan hukuman yang berat dan dicampakkan ke dalam neraka bagi yang berbuat dosa dan maksiat. Bahkan pendosa akan tinggal di dalam neraka buat selama-lamanya sekiranya mati sebelum sempat bertaubat. Merujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-38, Allah berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Tokoh pentafsiran Mu'tazilah iaitu Abdul Jabbar telah berpendapat berkenaan dengan ayat di atas ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan hukum had, bahawa tidak masuk akal sekiranya golongan fasik tidak diseksa di akhirat. Ini kerana sekiranya berlaku sebegitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyokong perbuatan buruk dan manusia bebas melakukan perbuatan buruk. Menurut Abdul Jabbar, golongan fasik dan kafir mempunyai kedudukan yang sama kerana kedua-duanya termasuk dalam kategori pelaku maksiat. Secara keseluruhannya, aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib menyiksa manusia yang melakukan dosa atau digelar sebagai fasik. Menurut mereka, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyiksa dan memasukkan golongan fasik ke dalam neraka kerana terdapat ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan penyiksaan bagi pelaku dosa. Sedangkan hak janji dan ancaman merupakan hak yang Allah wajibkan atas dirinya, bukan hamba yang mewajibkan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip Mu'tazilah yang keempat iaitu al-manzilah baina al-manzilatain. Mu'tazilah berpegang dengan prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, iaitu posisi tengah antara iman dan kufur. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak boleh dihukum beriman, sebagaimana mereka juga tidak boleh dihukumkan kafir. Sebaliknya, mereka itu digelar fasik dan kelak akan kekal di dalam neraka walaupun mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mu'tazilah bersandarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala
yang bermaksud, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Surah An-Nisa ayat 93. Namun begitu, Mu'tazilah berpendapat azab yang dikenakan ke atas pelaku dosa besar di akhirat nanti lebih ringan berbanding sesaan terhadap orang-orang kafir. Baik, prinsip yang kelima iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Iaitu prinsip menyatakan berkenaan dengan konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baik, prinsip ni ialah prinsip yang bertitik tolak daripada prinsip yang kedua iaitu al-adlu, iaitu berkenaan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Okey, berdasarkan tafsir Al-Makhsyari dalam surah Ali Imran ayat 104. Al-Makhsyari dia memberi makna perkataan mungkar sebagai sesuatu yang memiliki sifat buruk yang memang diketahui buruk. Maksudnya dekat sini makna al-munkar dengan makna al-ma'ruf ni diterjemah dari sudut literal, iaitu al-ma'ruf diterjemahkan sebagai sesuatu yang memang diketahui buruk dia, memang diketahui baiknya. Al-munkar pula memang diketahui buruknya. Maksudnya semuanya boleh diketahui. Ma'ruf dengan makna dari sudut literal. Kemudian Al-Makhsyari pula dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat, dia mengaitkan istilah awamir dengan kehendak, iaitu amar, iaitu al-amru, iaitu suruhan itu dengan maksud kehendak, iaitu apa yang Allah kehendaki. Jadi kat sini dia bertitik tolak daripada prinsip yang kedua, yang mana perbuatan hamba itu ialah perbuatan tidak dicipta oleh Allah. Maka setiap apa yang Allah suruh, maka itulah yang Allah kehendak. Maksudnya kalau benda yang bukan Allah suruh, benda yang Allah larang, itu bukan kehendak Allah. Okey. Kesimpulan definisi kita boleh ambil iaitu perintah kepada semua yang diketahui umum baik dan memiliki sifat baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan larangan kepada sesuatu yang diketahui buruk dan memiliki sifat keburukan sesuai dengan hawa nafsu. Maksudnya kat sini dalam definisinya kita boleh tengok al-amru bil ma'ruf ni ialah berkenaan dengan apa yang Allah kehendak. Okey. Dan yang kedua pula berkenaan dengan apa yang hawa nafsu kehendak. Jadi bila mana orang yang membuat mungkar ialah bukan apa yang Allah kehendaki. Okey. Kemudian kita ambil salah satu pendapat ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang pertama iaitu Ibn Asir, dia memberi pengertian al-ma'ruf dengan makna segala perbuatan yang membawa ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik dengan manusia dan bertepatan dengan syariat. Dia ada ciri-ciri iaitu ma'ruf tu, apa yang dimaksudkan dengan ma'ruf. Kalau Al-Makhsyari ialah setiap benda yang diketahui baik dan ada sifat baik. Sementara Ibn Asir dia kata benda yang mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah al-ma'ruf. Okey. Ibn Taymiyah pula dia beri makna mungkar dengan makna segala perkara yang dilarang. Sementara kita boleh tengok Al-Makhsyari dia kata larangan kepada sesuatu yang diketahui buruk dan memiliki sifat buruk. Maksudnya diketahui perkara itu buruk, memang dah diketahui oleh manusia sendiri, tak perlu untuk dalil-dalil Al-Quran. Itulah beza utamanya dalam sudut pemahaman al-amru bil ma'ruf Mu'tazilah dengan al-amru bil ma'ruf Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, kesimpulannya, Mu'tazilah merupakan kelompok yang mengutamakan akal dalam prinsip akidah mereka. Begitu juga dalam mentafsir Al-Quran, mereka menjadikan akal itu sebagai panduan dalam mentafsir Al-Quran sehingga berlakunya penyelewengan terhadap maksud sebenar ayat Al-Quran itu. Okey, yang kedua, penyelewengan yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah ini jelas dilihat berdasarkan 5 prinsip utama asas pegangan kelompok mereka yang juga dikenali sebagai al-usul al-khams. Okey, pada dasarnya kelompok Mu'tazilah ini banyak menghasilkan kitab, namun yang kekal sehingga hari ini hanyalah 3 kitab sahaja, yang mana kitab yang pertama iaitu kitab Tanzih Al-Quran karya Al-Khadi Abdul Jabbar, yang kedua kitab Al-Kashaf karya Al-Zamakhsyari, dan yang ketiga adalah kitab Ghurad Al-Fawaid wa Ghurad Al-Khawaid karya Ali bin Tahir. Justru semua kitab yang telah dihasilkan ini jelas bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah.